Dalam 4 episode sebelum ini, kita telah melihat bagaimana Satun MDP bermula, bagaimana kuasa berfungsi, peranan individu di luar sistem rasmi, dan bagaimana bank serta negara luar bertindak. Sekarang kita sampai ke soalan terakhir yang paling penting untuk orang awam. Berapa banyak duit sudah kembali, berapa yang masih hilang, dan apa sebenarnya yang boleh kita pelajari daripada kes ini? 1. Berapa banyak duit sudah dipulihkan? Menurut laporan The Edge Malaysia bertarikh 6 Januari 2026, setakat akhir tahun 2025, Malaysia telah berjaya memulihkan kira-kira 42 bilion dalam bentuk tunai, penyelesaian dengan institusi kewangan, penjualan aset, dan rampasan aset antarabangsa. Ini termasuk hasil penyelesaian dengan bank, tindakan undang-undang luar negara, serta usaha pemulihan aset yang panjang dan kompleks. Mudahnya begini, sebahagian besar duit sudah kembali, tetapi ia mengambil masa bertahun-tahun. 2. Apa yang masih belum kembali? Namun The Edge juga menjelaskan bahawa kira-kira 12 bilion masih belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Sebabnya termasuk aset yang masih dalam pertikaian undang-undang, individu yang berada di luar bidang kuasa Malaysia, struktur keuangan yang terlalu kompleks, dan proses mahkamah yang belum tamat. Ini bukan kegagalan satu tindakan, tetapi realiti kes keuangan berskala global. 3. Kenapa pemulihan aset ambil masa lama? Ramai orang tertanya-tanya, kalau sudah tahu duit itu hilang, kenapa susah sangat nak ambil balik? Jawapannya mudah tetapi pahit. Mengambil balik duit lebih susah daripada mengesan ke mana duit itu pergi. Setiap negara ada undang-undang sendiri, ada mahkamah sendiri, ada proses sendiri, dan setiap aset perlu dibuktikan asal-usulnya, perlu melalui proses perundangan yang panjang. Inilah sebab pemulihan aset boleh mengambil masa bertahun-tahun. Apa yang Satun MDP ajarkan kepada kita daripada keseluruhan kes Hot MDP? Beberapa pengajaran besar menjadi jelas. Pertama, ketelusan bukan pilihan apabila melibatkan wang awam. Kedua, kuasa yang terlalu tertumpu tanpa semak dan imbang mewujudkan risiko besar. Ketiga, sistem kewangan global boleh dieksploitasi jika pengawasan lemah dan institusi gagal bertanya soalan awal. Dan yang paling penting, kes ini menunjukkan bahawa kegagalan sistem sering berlaku bukan kerana satu keputusan, tetapi kerana banyak keputusan kecil yang tidak dicabar. 5. Apa makna TB untuk masa depan? Bukan sekadar kisah silam. Ia menjadi rujukan kepada pembuat dasar, pengajaran kepada institusi kewangan, dan amaran kepada mana-mana negara yang mengurus dana awam berskala besar. Kes ini mengingatkan kita bahawa wang awam memerlukan pengawasan awam yang kuat. Penutup siri. Dalam siri ini kita tidak cuba menentukan siapa patut dibenci. Kita hanya cuba memahami bagaimana sistem dibina, bagaimana ia gagal, dan bagaimana kegagalan itu diperbetulkan. Sebahagian duit sudah kembali, sebahagian masih hilang, dan proses keadilan masih berjalan. Kes 1 MDP belum benar-benar tamat, tetapi pemahaman kita tentangnya sepatutnya sudah lebih jelas.